Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas sains bersama Cikgu Amy. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan dengan sains bahan, iaitu unit 8.0 campuran. Jadi hari ini kita akan tengok campuran dan kaedah mengasingkan campuran. Pada akhir sesi ini, murid-murid akan dapat memerihalkan kaedah untuk mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek, menakul cara yang digunakan untuk mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek. Mari kita lihat campuran. Apa itu campuran? Okey, apa itu campuran? Campuran mengandungi dua atau lebih bahan yang dicampurkan. Kalau ada dua bahan atau tiga atau lebih yang dicampurkan, itu namanya campuran. Tak kisahlah campuran itu dalam bentuk berpejal ataupun cecair. Berpejal ni benda yang kita boleh pegang. Cecair ni yang cair lah. Cecair tak semestinya air. Susu, kicap pun ialah cecair. Okey, cuba kamu perhatikan gambar ini. Dalam gambar ni ada campuran, ada kerepek pisang, ada kismis, ada gula-gula jelly, ada kacang. Okey, ini ialah campuran. Okey, kalau kita nak makan, okey, kalau kamu tak suka kismis tu, apa yang perlu kamu buat? Contoh macam cikgu suka kacang badam je. Jelly tak suka. Jadi macam mana nak buat? Sedangkan benda tu dah bercampur. Apa yang perlu kita buat? Macam ni kan, sayur ada kacang peas, ada carrot, ada jagung. Kalau kita suka jagung ni, kita akan ambil jagung je. Kalau kita suka carrot, kita akan ambil carrot je. Ini ialah campuran. Okey, jadi hari ni kita nak tengok campuran-campuran ni dan bagaimana kita nak mengasingkannya. Okey, cuba lihat situasi pertama. Dah simpan duit dalam tabung. Bila dah penuh, kita keluarkan. Bila kita keluarkan, kita nak hantar ke bank atau kita nak tukar, kita perlu asingkan supaya kita dapat mudah mengira jumlah wang tersebut. Okey. Okey, situasi yang kedua. Kita kata kita tapis air teh dulu. Barulah tiada hampas teh. Okey, bila kita bancur teh serbuk, kalau kita guna teh serbuk, kita bancur dengan air panas, jadi akan ada serbuk teh yang terapung-apung. Jadi kita guna tapis untuk dapatkan air sahaja. Kalau tak, nanti nak minum, ada serbuk, ada air, jadi tak selesa dekat mulut, tak sedap. Sebab tu kita guna tapis. Okay, tengok situasi yang ketiga. Nak buat kek ke, nak buat kuih ke, tepung perlu diayak dahulu. Hasilnya tepung yang halus dapat diasingkan. Okay, kalau kamu nak buat kek ke, nak buat donat ke, kalau kamu selalu perhatikan mak atau ahli keluarga kamu yang suka buat kuih, dia akan ayak dulu supaya tepungnya halus dan nanti hasil tu makanannya lembut dan tak ada ketul-ketul lah. Okey. Okey, kenapa dia perlu asingkan semua-semua tu? Jadi kita nak tengok hari ni kaedah mengasingkan campuran. Okey, campuran-campuran ni ada masanya kita perlu asingkan. Contohnya tepung tadi, kita kena asingkan supaya kita nak dapatkan tepung yang lebih halus. Jadi ada pelbagai kaedah untuk mengasingkan campuran. Kita tengok dulu. Ini dalam buku teks kamu. Okey, lihat ada
Campuran maruku dan kacang. Sedap ni kalau hari raya selalu orang hidang kan. Jadi tapi selalunya kita makan maruku je. Macam cikgu tak suka kacang tu. Jadi kita makan maruku. Nanti tinggal kacang je. Betul tak? Okay. Saya suka maruku. Tapi saya tak suka kacang. Yang seorang pula. Saya suka kacang. Macam mana? Dah bercampur tu apa yang perlu dibuat? Bagaimana Kugan dan Kanang hendak mengasingkan campuran kacang dan maruku ni? Apa yang perlu dia buat? Okay. Campuran dapat kita asingkan dengan pelbagai kaedah bergantung kepada jenis campuran. Okay, macam tadi Kugan dan Kanang dia nak mengasingkan campuran maruku dan kacang. Okay, itu senang je. Kita nampak kan? Tapi ada pelbagai lagi kaedah bergantung kepada jenis campuran. Jadi kita tengok dulu macam mana Kugan dengan Kanang nak asingkan campuran kacang tu. Jadi Kugan dan Kanang dia asingkan menggunakan cara menyisih. Menyisih ni guna tangan asingkanlah. Maruku satu bekas, kacang satu bekas. Okay, bila objek tu yang campuran tu dia pepejal, yang kita boleh guna tangan, kita boleh guna kaedah menyisih. Okey, ini contoh kaedah menyisih. Duit 50 sen. Ini duit 50 sen lama, duit 50 sen baru, duit 20 sen, duit 10 sen. Diasingkan menggunakan tangan mengikut jenis yang kita nak asingkan lah. Mengikut dia punya sifat untuk kita asingkan. Jadi ini ialah kaedah menyisih. Okey, itu kaedah menyisih. Jadi kita tengok yang seterusnya. Okey, mengapa campuran tadi tu kita guna kaedah menyisih? Kerana kacang dan maruku mempunyai saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Jadi kalau dia besar dan bentuk dia tak sama, kita boleh asingkan ikut dia punya jenis. Contohnya kacang dengan kismis, kita boleh asingkan guna tangan. Ataupun kacang badam dengan kacang kuda, kita boleh asingkan guna tangan. Itu namanya kaedah menyisih. Okey, mari kita lihat situasi-situasi yang seterusnya untuk melihat kaedah yang seterusnya. Okey, ini situasi satu. Mak dia nak buat apa? Mak nak buat kek untuk hari jadi ayah. Okey, lepas tu tiba-tiba adik dia masukkan kismis dalam tepung. Dah bercampur dah tepung dengan kismis. Nak guna menyisih tak boleh sebab tepung tu nanti dia melekat-lekat dekat kismis. Macam mana nak asingkan? Jadi Kugan asingkan, dia kata mudah je. Dia kata, dia guna ni. Kita mengayak. Okey? Dia guna ayak, masukkan ayak, tepuk, akan tepung turun bawah. Dalam tapis tu, dalam ayak tu akan tinggal kismis. Okey, ni kaedah mengayak. Jadi yang tinggal yang halus akan turun ke bawah, yang lebih besar akan berada di dalam ayak. Okey, Kugan mengasingkan campuran tepung dan kismis dengan cara mengayak. Okey, kerana cara mengayak boleh mengasingkan bahan bersaiz halus daripada bahan bersaiz besar. Okey, jadi kalau ada benda yang halus dan besar, kita asingkan guna kaedah mengayak. Okey, situasi yang kedua. Okey, kenapa kotak klip kertas abang ada di sini? Klip kertas dah bercampur dengan pasir. Macam mana nak ambil klip kertas? Boleh kita guna mengayak? Tak boleh sebab pasir tu besar sikit kan. Jadi sebabkan campuran ni ada melibatkan besi yang bahan magnet. Jadi kita boleh guna magnet. Kita letak magnet. Magnet akan menarik klip kertas. Jadi kita dah dapat asingkan pasir dan klip kertas. Ini ialah kaedah
menggunakan magnet. Okey, kita boleh gunakan magnet kalau objek yang bercampur tu salah satunya ialah bahan yang boleh ditarik oleh magnet. Bahan besi, logam yang boleh ditarik oleh magnet, kita boleh menggunakan magnet. Okey, yang ketiga. Okey, nak beli ikan emas, tiba-tiba tengok banyak pula barang dalam akuarium tu. Ada kayu reput, ada yang ringan, ada yang berat. Jadi macam mana dia nak asingkan? Sedangkan susunan dalam ni dah cantik dah. Kalau dia nak keluarkan balik, buka balik dah susah nak susun. Jadi macam mana nak buang sarang laba-laba, kayu-kayu reput. Jadi dia gunakan kaedah mengapung. Kerana serpihan kayu reput boleh terapung di atas air. Okey, masukkan air dan kacau campuran. Kemudian yang reput tu boleh ditarik keluar. Okey, kerana objek yang lebih ringan, ketumpatan lebih rendah, dia akan terapung di atas air. Okey, yang seterusnya. Memerlukan cecair berwarna dari kelopak bunga raya. Kemudian dia dah campurkan. Kemudian dia nak air je. Tapi campuran ni dah ada macam serdak-serdak tu. Jadi macam mana dia nak air je. Jadi kita gunakan kertas turas. Okey, kertas turas ialah kertas yang berbentuk bulatan. Agak tebal, dia tak sama macam kertas A4 ke apa. Tapi dia tebal sikit. Kita lipat 4. Kemudian buka dan letak dalam corong turas. Kemudian kita boleh masukkan larutan yang ingin diasingkan. Dan bawah ni akan keluar air yang air sahaja yang bersih. Okey, ini contoh menuras. Okey, kita menuras untuk mengasingkan bahan pepejal dari bahan cecair. Kalau ada bercampur bahan pepejal dan cecair, kita guna kaedah menuras. Okey, jadi kesimpulannya yang kita belajar hari ini, campuran iaitu 2 atau 3 lebih bahan yang bercampur boleh diasingkan dengan cara menyisih, mengayak, menggunakan magnet, mengapung dan juga menuras. Ingat ada 5 kaedah untuk mengasingkan campuran. Okey, kadang-kadang ada objek yang ada campuran yang kita boleh guna macam mengayak. Tapi kita guna tapis je. Dekat rumah kita guna tapis tu lebih kurang macam mengayak. Okey, jadi ada 5 kaedah untuk mengasingkan campuran. Jadi cikgu harap kamu boleh ingat 5 kaedah untuk mengasingkan campuran ni. Bila kita nak asingkan campuran, kamu kena lihat bahan yang bercampur dulu. Kalau besar, boleh bentuknya tak sama, saiznya besar, kita boleh guna menyisih. Kalau halus dan besar sikit, kita guna mengayak. Kalau ada bahan magnet, besi, logam, kita boleh guna magnet. Kalau ada benda yang kering, kita rasa boleh terapung, kita guna kaedah mengapung. Dan kalau yang bercampur tu cecair dan pepejal dalam bentuk cecair, dalam bentuk air, kita boleh guna kaedah menuras. Okey? Okey, jadi setakat tu je untuk hari ini. Tajuk kita campuran dan kaedah mengasingkan campuran. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jadi semoga bermanfaat kepada kamu semua. Terima kasih. Bye.